Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan peranan guru dalam menangani perbezaan kanak-kanak berkeperluan khas. Ahli kumpulan terdiri daripada Nurmimi binti Sulaiman, Adila binti Sahudi dan Nurnira Azati binti Ramli. Implikasi perbezaan individu terhadap pengajaran dan pembelajaran. Menurut Sofia Nesiafen, perbezaan individu memberikan kesan yang besar terhadap pelbagaian tingkah laku dalam bilik darjah sama ada di prasekolah dan sekolah rendah maupun sekolah menengah. Bagi jangka masa yang pendek, perbezaan yang wujud di kalangan murid tidak menampakkan kesan pembelajaran yang ketara. Bagi jangka masa yang panjang pula, perbezaan yang wujud akan beransur-ansur merenggangkan hubungan antara rakan dengan rakan yang lain sekiranya tidak dibendung dari peringkat awal. Perbezaan individu merupakan cabaran terbesar bagi seorang guru untuk mewujudkan pembelajaran dan pengajaran secara kondusif. Perbezaan gaya berfikir merujuk kepada gaya kognitif dan gaya murid belajar. Kedua-dua gaya terhasil daripada perbezaan individu. Sebagai contoh yang ditunjuk oleh murid di dalam kelas seperti pertama, ada murid yang lebih selesa menggunakan kemudahan audio. Yang kedua, ada juga murid yang selesa menggunakan alat visual. Gaya belajar boleh dikelaskan sebagai bergantung, bebas, mengelak, bekerjasama dan bersaing. Menurut pakar psikologi, terdapat 20 perbezaan gaya belajar setiap individu. Objektif pembelajaran perlulah ditentukan mengikut kemampuan murid. Objektif pembelajaran perlulah mengikut aras yang dicadangkan oleh taksonomi Bloom's, iaitu aras pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis dan sintesis. Aras kesukaran pada objek atau penilaian perlu berubah mengikut prestasi murid. Murid-murid yang mendapat kesediaan asas di rumah dan pernah memasuki tadika dan prasekolah akan kelihatan lebih bersedia semasa guru memulakan sesuatu pengajaran. Keadaan ini adalah berbeza dengan murid yang tidak dapat menikmati kemudahan dan keperluan tersebut. Murid-murid yang telah dikenal pasti mempunyai perbezaan dalam kesediaan emosi, kognitif dan psikomotor, memerlukan pertimbangan sewajarnya kepada guru dalam pemilihan kaedah dan teknik mengajar. Oleh itu, guru dicadangkan membuat pemerhatian awal secara rambang untuk mendapatkan tahap kesediaan murid. Ia berkait dengan kesediaan belajar. Murid-murid yang bersedia selalunya akan memudahkan guru memulakan pengajaran. Mereka juga biasanya bekerjasama dalam melakukan aktiviti yang diberikan. Sebaliknya, bagi murid yang bermasalah seperti malas belajar, nakal, dan minta perhatian, mereka akan mengganggu pembelajaran. Murid-murid ini akan mengganggu rakan, membuat bising, dan tidak mengedarkan arahan guru. Guru harus berhati-hati menangani murid-murid salah laku yang berkecenderungan merosakkan harta sekolah dan mencetuskan pergaduhan dengan rakan lain. Seterusnya, kadar kecerdasan mengikut jantina. Manusia memang jelas berbeza dalam kadar dan kebolehan. Darjah kecerdasan biasanya berubah-ubah mengikut umur, kematangan, sikap, dan faktor persekitaran. Pada umumnya, keupayaan intelek dan penguasaan bahasa pelajar perempuan di peringkat sekolah rendah adalah lebih baik berbanding pelajar lelaki. Sebaliknya, tahap kecerdasan pelajar lelaki adalah sederhana dan akan meningkat mencapai kematangan apabila sampai ke peringkat pengajian yang tinggi. Namun begitu, kita tidak boleh menafikan bahawa tahap kecerdasan pelajar perempuan akan kekal stabil apabila sampai ke peringkat pengajian tinggi. Seterusnya, kebolehan fizikal. Penyelarasan psikomotor dan kebolehan bertambah selari dengan meningkatnya umur.
Peningkatan umur akan membawa bersamanya kuasa untuk mengekalkan perhatian, penyelarasan otot, kepantasan, ketetapan, kawalan dan penentangan kepada kelesuhan. Kanak-kanak di peringkat sekolah rendah harus menguasai asas iaitu kemahiran membaca, menulis dan mengira. Kemahiran-kemahiran asas seperti menulis sangat bergantung kepada sejauh mana otot kecil mata, jari dan tangan bekerjasama dengan kekuatan pemikiran individu. Pelajar yang mempunyai koordinasi yang baik di antara otot-otot mata dengan otot-otot yang terdapat di bahagian tangan biasanya dapat menulis dengan cepat dan cantik sekiranya dibandingkan dengan yang menghadapi masalah dalam penyelarasan otot-otot tersebut, yaitu murid-murid bersifat ekstrovert biasanya aktif mengambil bahagian dalam pengajaran dan pembelajaran. Mereka tidak teragak-agak menanyakan soalan kepada guru tentang aspek yang mereka kurang paham. Oleh itu, mereka akan membentuk konsep-konsep yang lebih jelas, seterusnya dapat menunjukkan pencapaian persekolahan yang lebih baik. Sebaliknya dengan murid yang introvert, yaitu yang gemar berseorangan, biasanya akan menarik diri daripada penyertaan dalam pengajaran dan pembelajaran. Mereka juga akan merasa malu dan takut untuk mengemukakan soalan-soalan kepada guru. Hal ini seterusnya akan menyebabkan mereka ketinggalan dalam kemajuan persekolahan. Murid-murid yang berasal dari keluarga yang bahagia sudah tentu mempunyai kestabilan emosi. Mereka juga dapat menumpukan perhatian yang lebih di dalam bilik darjah. Dan selain itu, mereka juga mendapat prestasi akademik yang baik berbanding dengan murid yang mempunyai masalah keluarga dan kurang kasih sayang. Mereka sudah tentu tidak dapat menumpukan perhatian di dalam bilik darjah dan boleh menyebabkan akademik mereka terjejas. Seterusnya adalah peranan guru dalam menghadapi perbezaan individu. Terdapat pelbagai peranan guru yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran. Strategi berkesan diperlukan dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Pemusatan strategi pengajaran ini bergantung kepada situasi murid. Hal ini kerana ia tidak tetap dan boleh diubah-ubah. Terdapat 3 jenis pemusatan yang boleh kita lakukan, iaitu pemusatan guru, pemusatan murid dan juga pemusatan bahan. Peranan guru yang kedua adalah memberi peneguhan. Kemahiran guru menggunakan peneguhan dalam bilik darjah adalah sangat penting. Terdapat 2 peneguhan yang dapat kita lihat, iaitu peneguhan positif dan juga peneguhan negatif. Peneguhan positif bermaksud seperti pujian ataupun hadiah kepada satu tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh murid. Peranan ketiga adalah teknik motivasi. Motivasi bermakna penggerak untuk memandu tingkah laku yang lebih dinamik. Sebagai contoh, terdapat murid yang malas belajar dan tidak suka datang ke sekolah. Oleh itu, kita sebagai guru perlu bertemu murid tersebut dan kita perlu biasakan diri dan memahirkan diri dengan pelbagai teknik motivasi kita berikan kepada murid tersebut. Peranan keempat adalah nasihat kaunseling. Nasihat kaunseling sangat penting untuk kita berhadapan dengan murid. Oleh itu, kita sebagai guru memerlukan teknik nasihat yang berbeza-beza kerana setiap murid ini mempunyai tingkah laku yang berlainan. Sebelum kita memberi nasihat, kita perlu memahami atau mengetahui masalah murid, barulah kita mampu menyelesaikan masalah mereka. Peranan guru yang kelima adalah menghubungi keluarga. Seperti yang kita ketahui, tingkah laku murid ini berbeza-beza. Apa yang mereka pamerkan di sekolah tidak sama di rumah. Oleh itu, kita sebagai guru perlu bersedia menjalinkan hubungan atau mampu berkomunikasi dengan ibu bapa murid untuk berkongsi mengenali tingkah laku murid tersebut. Di sini bermaksud murid diberikan kebebasan untuk membuat kerja di sudut bacaan ataupun di bilik sumber secara bersendirian ataupun berkumpulan. Bilik-bilik yang dimaksudkan adalah bilik yang mempunyai bahan seperti buku, majalah, akhbar dan juga komputer. Hal ini bagi memudahkan murid untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan dengan memulakan kegiatan sendiri ke arah mencapai sesuatu peringkat. Dalam kaedah ini ditumpukan kepada murid yang lemah dalam menguasai sesuatu kemahiran asas pembelajaran pada peringkat sekolah rendah dan tidak dapat mengikuti sebahagian penuh
ataupun sebahagian besar pengajaran yang dibuat oleh guru sama ada secara formal ataupun tidak formal. Pada peringkat ini, guru akan membantu murid tersebut untuk menguasai kelemahan yang dihadapi oleh mereka dengan memberikan lebih banyak latihan dan juga tunjuk ajar. Dalam kaedah ini juga, murid akan dimasukkan semula di kelas biasa apabila murid tersebut berjaya menguasai segala kelemahan yang dihadapinya, manakala murid yang masih belum dapat menguasai kelemahan yang dihadapi oleh mereka akan ditambahkan lagi tempo bimbingan ke atas mereka. Dalam kaedah ini, guru boleh melatih murid untuk membuat sesuatu aktiviti sama ada bersendirian ataupun secara berkumpulan. Kaedah ini memerlukan penglibatan secara aktif daripada pelajar dan bukannya penerimaan secara pasif daripada seorang guru tersebut. Aktiviti ini boleh dilakukan sama ada dengan cara penyelidikan, lawatan, demonstrasi ataupun kerja-kerja projek. Oleh hal yang demikian, tugas seorang guru, dia haruslah menyediakan alat bantu mengajar yang cukup kepada murid tersebut. Namun begitu, guru juga sangat menggalakkan bagi pelajar memilih sendiri bahan yang sesuai dengan aktiviti yang hendak dilakukan. Oleh hal yang demikian, guru boleh mengetahui tahap pemikiran seseorang pelajar itu melalui hasil laporan akhir.